Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cubaan suara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas ya suara? Alhamdulillah, subhanallah, semuanya dah jelas. Kembali bersiaran. Alhamdulillah, terima kasih. Betul tak 2 minit lebih kot ya? Tukar pasang. Jadi mungkin 3 minit tadi tu. Subhanallah. Okey, alhamdulillah. Sahabat-sahabat di FB, ya, ada yang pasal niat sahaja. Ya Allah, sahaja aku menuntut ilmu untuk dapat redha-Mu. Sahaja aku menuntut ilmu kerana-Mu ya Allah. Ada yang pasal niat. Bagus juga ya pasal niat. Okey. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita bertemu pada hari yang sangat membahagiakan. Pada hari yang penuh dengan barakah. Namanya hari Jumaat. Masya Allah, asal daripada perkataan al-jam'u, maksudnya himpun. Hari di mana umat Islam berhimpun. Hari di mana berhimpunnya rahmat, kebaikan, pengampunan, kasih sayang Allah. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyebutkan hari Jumaat ini lebih mulia daripada hari raya Aidul Adha dan hari raya Aidul Fitri. Subhanallah, ia merupakan hari perayaan umat Islam yang kita perlu rayakan pada setiap hari. Masya Allah. Dalam satu hadis yang sahih, sahabat-sahabat. Saya dah bagi salam belum ya? Okey, bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Saya bacakan satu saja hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat dan kelebihan orang yang pergi solat Jumaat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kan pada hari Jumaat apabila ada seseorang yang keluar daripada rumahnya menuju ke masjid, kan, menuju ke masjid ni, belum lagi untuk solat Jumaat tetapi dah menuju masjid awal, pada waktu yang pertama Nabi kata dia ibarat melakukan ibadah korban dengan seekor unta. Masya Allah. Barang siapa yang keluar daripada rumah menuju ke masjid, ni hari Jumaat ni kan, pada waktu yang kedua, nanti kita sebut waktu pertama tu, kedua tu apa, pada waktu yang kedua Nabi SAW kata dia umpama melakukan korban seperti seekor lembu. Masya Allah. Kemudian siapa yang pergi dengan waktu yang ketiga, keluar pada rumah pada waktu yang ketiga, lambat sikit lah ni, tapi bukan lambat sangat, lambat sikit daripada yang pertama dan yang kedua. Okey, Masya Allah. Kemudian Allahu Akbar, Nabi kata ibarat membuat korban dengan biri-biri atau kambing. Lepas tu Nabi sambung lagi, barang siapa yang menuju ke masjid, menuju ke masjid ni pada hari Jumaat ni, pada masa yang keempat, ibarat melakukan korban dengan seekor ayam. Maksudnya makin rendah, makin lambat, makin lewat, makin rendah. Lepas tu Nabi menyebutkan, di IG ni live selalu pause ni ya. Minta maaf, saya cek, saya tak tahu apa yang menjadi masalah ni. Allahu Akbar. Kita dah buat ni mobil data, saya tak tahulah kuat ke tak, saya harap tak ada masalah. Okey. Siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kelima, Nabi kata dia ibarat melakukan korban dengan seekor ayam. Tadi yang keempat seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kelima, dekat sangat dah dengan azan ni, dekat sangat dah dengan khutbah ni, tapi sempatlah azan yang kedua tu dia dah masuk. Azan pertama ni tak sampai lagi. Azan pertama baru dia siap-siap, baru dia menuju. Kabur dan putus-putus. Dia IG problem sikit. Sekarang dah okey belum? Ustazah lagging di IG. Minta maaf sangat. Saya sebenarnya memang mengambil serius isu kualiti audio dan video ni. Jadi memang minta sangat. By hook, by crook, macam manalah ikhtiar usaha, kena settlekan juga. Unit media kena datang, set up, apa semua, tengok. Mesti ada jalan penyelesaian ni.
Belum ya. Ustazah masih tak jelas. Okey. Pause sikit ya. Belum okey di IG. IG belum okey. Saya sebenarnya dah cuba juga dengan ni. Itu yang kata telefon lama ni dia ada masalah sikit. Okey, mobile data. Kita cuba wifi lagi sekali. Dan kita cuba wifi. Minta maaf. Kita pun dah on ni. Yang ni strange. Okey, sahabat-sahabat. Nanti kita tulislah hadis tu ya. Nabi kata siapa yang datang pada waktu yang kelima menuju ke masjid, dekat sangat dah dengan waktu khatib nak naik mimbar. Subhanallah, ataupun masa sebelum sikit-sikit je nak azan yang kedua. Azan yang pertama dah selesai dah, dia baru menuju masjid. Nabi kata ibarat dia melakukan ibadah korban dengan sebiji telur. Masya-Allah. Mula-mula unta, lepas tu lembu, lepas tu biri-biri, lepas tu ayam, lepas tu telur. Lepas tu Nabi menyambung, apabila khatib mula berkhutbah, bila khatib mula je khutbah, maka malaikat turut hadir sama. Malaikat turut hadir sama dalam khutbah tersebut, mendengar khutbah tersebut. Subhanallah. Maksudnya muslimin muslimat, sebelum malaikat duduk bersama dalam majlis khatib, dalam khatib menyampaikan khutbah, malaikat duduk mana? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, malaikat berada di pintu-pintu masuk masjid untuk mencatat kehadiran. Tu haji ni sampai pukul 8 pagi lagi dah sampai. Tu yang disebutkan. Sebagian ulama' mengatakan yang Nabi sebut, siapa yang pada hari Jumaat menuju ke masjid pada waktu yang pertama, sebagian ulama' menyebutkan waktu yang pertama itu selepas fajar. Masuk lepas duha ni, waktu duha ni dah pergi dah masjid. Untuk apa? Buat i'tikaf dulu, baca Quran dulu, zikir dulu. Kalau ngantuk pun tidur je dalam masjid tu. Allahu Akbar. Kalau ngantuk pun tidur kejap, sejam. Lepas tu bangun balik, ambil wuduk. Walaupun tidur orang yang i'tikaf, tetap diberi pahala. Masya Allah. Itu orang yang pergi ke masjid pada hari Jumaat, pada waktu yang pertama. Pada waktu yang kedua, mungkinlah pukul 9. Waktu yang ketiga, mungkinlah pukul 11. Waktu yang keempat, mungkinlah pukul 12.30 kat pukul. Yang kelima, dah azan pertama baru pergi. Dan malaikat catat ni, malaikat mencatat dan diberikan kelebihan yang banyak, didoakan, diampunkan, diberikan rahmat. Banyak ni catatan ni. Mengikut waktu yang dia datang. Ini hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat semua. Tapi siapa yang dah datang selepas azan yang kedua, masa tu malaikat pun dah duduk dah. Dikatakan siapa yang datang selepas azan yang kedua, ataupun riwayat yang lain, pendapat yang mengatakan ketika khatib dah mula berkhutbah, Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu kan. Masa tu siapa yang hadir dah tidak dicatat lagi oleh para malaikat. Tidak dicatat lagi oleh para malaikat. Subhanallah, soalannya kelebihan yang sepatutnya dia dapat, dia tidak perolehi. Sebab itu muslimin muslimat yang bekerja kerjaan 12 suku tu, makan 15 minit 20 minit terus bersegera pergi ke masjid. Dan kalaulah anda tuan ataupun siapa-siapalah, kita ni yang bekerja sendiri, Masya Allah, boleh pergi awal pada hari Jumaat, itulah yang terbaik. Pukul 11 dah pergi dah kan, pukul 12 dah pergi dah kalau masjid dah buka. Masya Allah. Kerana memang setiap waktu kehadiran itu berbeza. Berdasarkan hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang datang pada waktu yang pertama, dia ibarat datang melakukan ibadah korban dengan seekor unta. Muslimin muslimat, belum tentu ibadah korban yang kita buat pada Aidul Adha itu diterima oleh Allah. Wallahu a'lam. Tetapi bayangkan yang Allah sediakan kepada kaum lelaki. Dia boleh dapat pahala ibadah korban seperti seekor unta pada setiap hari Jumaat dengan dia menuju ke rumah Allah pada waktu yang pertama. Waktu yang kedua, ibarat membuat ibadah korban dengan lembu. Waktu ketiga, ibarat membuat ibadah korban dengan biri-biri atau kambing. Waktu yang keempat, makin lambat pergi masjid, ibarat melakukan ibadah korban dengan ayam. Lambat lagi, ibadat dengan telur je. Maksudnya dia sedekah, dia belanjakan hartanya. Tapi dia tak ada bawa unta semua ni, tak ada.
Janganlah pula kita cakap telur pun telur je lah, asal dapat. Ini masalah orang kita. Tetapi biar orang ini mengejar kelebihan dan kedudukan di mahsyar kelak, di akhirat kelak. Dia nak kejar pergi awal. Ustazah kerja, tak apa. Kalau yang kerja tu masuknya paling awal, dia boleh pergi 12.30, insya-Allah dia dikira waktu yang pertama. Sebab dia ada keuzuran dia kerja, tak nak pergi awal. Jadi orang-orang yang pencen, orang-orang pencen, masya-Allah, disarankan sangat. Ustazah, perempuan kan tak boleh solat ni. Tak apa, Hajar pergi pukul 10, Hajar pergi pukul 11. Masjid tak buka ruang, pukul 12, orang lelaki dah mula datang, Hajar keluarlah. Mudah-mudahan Allah catat juga sebagaimana yang disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini, kelebihan orang yang menuju ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat dan sebagainya. Masya Allah. Kau nak cerita tentang kelebihan dan apa hidangan yang Allah sediakan bagi orang Muslim, bagi orang mukmin untuk dinikmati. Hidangan ni maksudnya hidangan pahala. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita orang perempuan pula, Ustazah, seronoklah orang lelaki kalau macam tu. Setiap kali hari Jumaat dapat pahala ni sekian-sekian seperti pahala jihad lah, apalah, subhanallah. Orang perempuan macam mana? Kita sebagai wanita, Masya Allah, sangatlah mempengaruhi pembentukan suasana di rumah kita. Sangat mempengaruhi. Bangun pagi, alhamdulillah hari ni hari Jumaat. Alhamdulillah hari Jumaat. Hari Jumaat tu suasana tu dah rasa beza. Umi akan masak special. Sampai dalam fikiran anak kita ni membesar, ya hari Jumaat je hari yang istimewa. Kalau nak makan sedap, tunggu seminggu sekali hari Jumaat, Umi masak special daripada biasa. Buat nasi lemak ke, nasi biryani ke, nasi bukhari ke, kan, nasi ayam ke. Itu adalah kebiasaan keluarga kami juga. Bila hari Jumaat je, macam tak sabar tau. Cara mak ayah ni, dia pandai. Budak-budak kan, kalau cerita, oh kelebihan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, gini-gini. Budak kan, tahap kefahaman dia. Jadi, pandai ibu ayah ni, dia create. Hari Jumaat ni mesti special. Hari Jumaat kami akan bersiap awal pagi, mandi, lepas tu diingatkan tentang, sebab hadis Nabi sebut, kan, barang siapa yang bangun awal pagi pada hari Jumaat dan dia mandi seperti mandi janabah, mandi junub. Bukan mandi janabah, betul lah. Bukan mandi jenazah ya, mandi junub. Mandi junub, muslimin muslimat. Nabi kata, maksudnya bukanlah kita melakukan semestinya kena melakukan hubungan yang bujang dan sebagainya. Tapi mandi pada waktu pagi Jumaat ni, mandi bersungguh. Lebih sikit daripada hari-hari lain. Mandi dengan hari Jumaat lah, shampoonya, mungkin nak scrubnya. Hari Jumaat ni macam hari raya ni. Tuan-puan sekalian, Yahudi menyambut hari Sabtu adalah hari kebesaran mereka. Nasrani, Kristian menyambut hari Ahad sebagai hari kebesaran. Sebab itu mereka pun, Yahudi dan Nasara pun, bila datang hari kebesaran dia pada setiap minggu, mereka mengurangkan aktiviti-aktiviti keduniaan. Mereka menumpukan kepada ibadah cara mereka lah. Subhanallah. Sebab itu kita bila sampai hari Jumaat, penting sangat peranan ibu ni buat pengumuman. Malam tu, masuk maghrib tu, okey, kita diisytiharkan dengan ini. Apabila masuknya waktu maghrib, maka telah masuklah waktu Jumaat. Okey, ataupun petang Jumaat ni beza sikit lah nak masuk maghrib ni. Okey, nak masuk dah ni malam Jumaat ni, Masya Allah, anak-anak semua siap awal. Malam ni pakai lawa, lelaki pakai jubah, perempuan dengan ni. Nak pergi mana? Tak pergi mana. Lepas maghrib kita cuba terus baca surah Al-Kahfi. Itu hadis yang sahih tu, kelebihan baca surah Al-Kahfi, ia akan memberikan cahaya daripada hari Jumaat ini ke hari Jumaat depan. Bahkan cahaya yang dikeluarkan sampai ke Baitul Atiq. Nabi sebut Baitul Atiq tu mana? Kaabah. Nak kata, tapi tak nampaklah cahaya kita tu ke Kaabah, tak. Tetapi kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Lepas tu anak kita kan dah baca 50 ayat, macam tu kan, kita kata okey tak apa, kita berhenti dulu, nanti kita sambung lepas Isyak. Kalau tak larat, sambung lepas subuh esok. Tak larat, sambung balik sekolah besok. Selagi mana sebelum maghrib hari ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, peranan ibu ni, sebab cuaca rumah tangga sangatlah berkait rapat dengan cuaca ibu tu. Ibu yang menentukan cuaca rumah tangga ni. Ibu ceria, semua ceria. Ibu muka ketat, suami nak jalan pun macam terhinjuk-hinjuk. Anak pun serba salah, ibu muka ketat. Kalau ibu memetik, lagilah habislah ribut rumah.
Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ibu pagi-pagi hari Jumaat dah buat isyak. Okey, hari Jumaat. Mandi niat sunat hari Jumaat. Mandi betul-betul. Kalau hari lain tak shampoo, hari ni shampoo hari Jumaat. Lepas tu pakai gini. Bagi negeri yang cuti, itu kelebihan lah. Pakai pilihan pakaian yang terbaik. Lepas tu keluar. Okey, kita pergi makan saat. Kalau tak sempat masak, lepas tu kita menuju ke masjid sekian-sekian yang ada kuliah duha. Subhanallah, Allahu Akbar. Niat terus iktikaf satu keluarga dan sebagainya. Kalau tak ada kuliah, Ustazah tak ada kuliah. Tak ada sekarang ni. Belum mula lagi kuliah yang secara zahir ni. Tak apa, bawa anak-anak. Tuan-puan pernah tak bawa anak-anak kecil-kecil pergi ke masjid, masuk je, okey, langkah kaki kanan, baca doa. Allah maftahli abwaaba rahmatik, Allah maftah alaina abwaaba rahmatik. Okey, mata kaki kanan. Okey, duduk sekarang niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Okey, duduk sekejap. Umi nak buat apa ni pukul 10 ni? Okey, salat duha. Alah, malah lah Umi. Contoh ya. Kalau dia orang ikut, alhamdulillah. Tak ikut, tak apalah, duduklah, rehat ke ni ke. Tapi dah niat iktikaf, insya-Allah dapat pahala. Jangan buat perkara yang haram dan sia-sia sahaja. Subhanallah. Jadi saya juga nak ingatkan, tolong para wanita yang lebih ramai yang hadir wanita ni, 80% wanita, 20% ni, subhanallah, Allahu Akbar, lelaki biasanya. Ingat, kemudian abang jangan lupa niat iktikaf. Sebab kadang abang tu tertidur masa khatib tu Tapi kalau boleh abang janganlah tertidur contoh macam tu lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin. So terus lagi. Daripada 3,000 lebih, terus 1,008. Tadi ada tekan apa terus hilang? Tadi lain. Dulu belum WhatsApp sama. Dulu tu dia tak buat edit satu dia. Minta maaf sahabat-sahabat, jangan lari, tinggalkan saya di sini. Subhanallah. Okey. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, mengawal perasaan. Memang rasa macam faham ya, tak selesa, kurang senang dalam hati bila ada masalah lain, masalah video dan audio. Kita cuba buat yang terbaik. Okey, minta maaf banyak-banyak muslimin muslimat. Sekarang kita akan mulakan kuliah kita dengan baca Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi dan Asmaul Husna. Minta maaf sebab apa? Mula dulu tazkirah tu kan, tanpa membukanya terlebih dahulu. Mohon maaf. Sebenarnya nak sebutkan tentang keberkatan dan kegembiraan dan kebahagiaan yang patut kita ada pada hari Jumaat. Okey, kita mula balik. Harap masuk balik sahabat kita yang dah mungkin ya, bila dah hilang tu dia orang pun left, dia orang nak pergi ke IG ataupun dia orang mula nak cari, dia orang ingat yalah dah mati ke kan, hidup lagi insya-Allah. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang kata blackout, tak nampak langsung di IG. Hilang, ada yang sebut hilang, dah gelap terus. Di IG hilang suara Ustazah. Lain tak okey, hilang lagging. Dia kata dah hilang, gambar dah tak ada pula. Kejap ya, gapo gelap. Memang berterusan ni komen di IG ni. Gelap dah semua. Okey. Dia orang kata dah mula okey. Masya Allah, minta maaf sahabat-sahabat. Okey, sekarang dah okey. Okey, kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أسماء الحسنى نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاتي على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jemput sekejap encik suami. Semalam kan macam tak ceria kan, sebab encik suami tak ada. Tak payah encik duduk sekejap ni. Ni tak apa, encik duduk. Encik sekejap je. Kan kalau ambil kursi jadi lama encik. Dipersilakan kepada encik suami, Encik Tengku Fazli. Masya Allah, muslimin muslimat. Cuma tadi tu memang saya seorang sekejap. Sebab apa saya seorang sekejap? Sebab saya seorang, saya seorang sekejap tadi tu sebab encik suami pergi hantar anak sekolah 5 orang kan. Jadi dia akan sampai dalam 7.45 gitu. Tolak 7 sampai rumah balik dalam 7.45, agak jauh juga. Baliknya ke Besut pada Rabu petang. Dah pukul 6 petang dah baru bertolak. Lepas tu tiba-tiba saya tak adalah paksa suami balik cepat, segera ke sini kan. Lepas tu tiba-tiba malam tadi surprise muncul, tapi bawa sekali lah kan, ayahnya. Jadi bawa sekali, sekarang ni ayah tu ada kat rumah. Okey, encik suami, Masya Allah, bagaimana tempoh perpisahan lebih kurang dalam 30 jam ya, 24 jam, sehari lebih sikit lah. Lepas tu kenapa encik balik segera ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni nak jawapan daripada lelaki ke jawapan daripada suami ustazah ni? Kalau jawapan daripada lelaki semua kat luar sana tu, suami-suami ni dia biasa-biasa je ustazah. Oh, berpisah biasa je. Lelaki di luar sana. Lelaki luar sana. Dia kata nak jawapan lelaki di luar sana ke suami ustazah. Kalau suami ustazah memang tak boleh lama-lama lah. Dan saya yakin ustazah pun tak boleh lama-lama. Macam tak betul lah katanya kalau dah berpisah 1 hari ni. Sebab dah lama tak berpisah ni. Sebab kerja bersama-sama. Kerja bersama-sama. Jadi macam tu. Kalau perempuan ni dia tak boleh berpisah lama dengan suami. Tapi suami ni dia suka berpisah dengan suami, isteri dia sekejap-sekejap. Ada me time. Rasa bebas, rasa tenang. Rasa macam bujang. Tak. Depan ustaz tak boleh cakap bujang. Macam tu. Dan sebenarnya risau tu dari sudut apa? Mungkin dari sudut urusan anak-anak ke apa? Semualah urusan anak-anak, ceramah semua. Nak pastikan ustazah tenang je, tak boleh fikir bukan-bukan. Suami ni balik ambil ayah je ni. Betul. Bukan balik apa-apa pun, cik. Bukan jumpa ni ya? Orang istimewa ke tak? Bukan ada apa-apa. Okey, sebab ada ustaz tu kata, ustaz tu balik Besut tu, ada tu. Biasa kan kawan-kawan lelaki kan jadi nakal. Okey, subhanallah. Tu je. Itu je. Jadi kalau apa-apa pun ustaz kena sentiasa kawal emosi. Emosi tu penting, perempuan nak jaga ni. Sebab dia kadang-kadang terlebih emosi. Lelaki ego. Lelaki Tapi ego. masalahnya ustazah,
Kadang-kadang dua-dua dia ambil perempuan ni. Oh. Ego dia ambil, emo pun dia ambil. Macam luar perasaan. Tak ada. Ini lelaki di luar sana. Lelaki luar sana. Lelaki di sini? Okey je, dia ambil ego dan perempuan ambil emo. Tapi terlebih-lebih emo kan. Masya Allah, tu dahsyat tu. Okey. Cik bagi cakap saya ke? Tak. Okay. Perempuan di luar sana. Oh, perempuan luar sana. Okey, Ya, betul. baik. Terima kasih. Masya Allah. Okey, ayat berlapik macam tu lah. Laki luar sana, perempuan luar sana. Padahal sama saja di sini pun. Okey, sahabat-sahabat. Ui, ramai punya peminat encik ni naik ni 4K ni. Nanti subhanallah, kecil hati saya punya orang nak tengok encik suami. Encik suami boleh cakap lagi? Okey, encik suami ready tau perkongsian tentang ni, tentang perkataan insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tadi saya baca ada satu komen. Gitu. Ada satu komen, minta maaf lah ya, bukan Ustazah ni nak sweet-sweet lah pula. Perkahwinan bukan sweet je semua. Ada air mata, ada bergaduh, ada berjauh hati, ada merajuk, ada marah, ada geram, semua tu ada muslimin muslimat. Ya Allah, nak adun semua perasaan tu dan nak zahirkan rasa syukur, redha, sabar tu perlukan masa. Awal kahwin memang semuanya, yelah, mula-mula pengantin baru indah, ujian datang sikit-sikit, ringan, semakin berat. Nak mengukur dan nak menguji kekuatan hubungan tu. Kami pun menempuh semua tu. Subhanallah, bahkan rumah tangga yang bahagia dengan tidak bahagia bukan tergantung kepada masalah sikit ataupun banyak. Bahkan kita jumpa banyak rumah tangga yang ada pelbagai masalah, pelbagai ujian, pelbagai konflik, tetapi bertahan sampai 30 tahun, 40 tahun kerana mereka faham pernikahan adalah medan ujian, adalah satu ibadah yang akan diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin, diganggu oleh iblis. Subhanallah. Masya Allah, muslimin muslimat, tadi tu kan saya ada baca, adalah satu doa sahabat kita ni. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami seorang ketua keluarga. Bukan kurniakanlah, ya Allah, jadikanlah ketua keluarga, suami dan ayah pada anak-anak ini seorang yang ada belas kasihan, ya Allah, kan, kepadaku dan kepada anak-anak. Ada belas kasihan. Saya tu bila tengok tu saya teringat ada seorang hamba Allah ni, seorang wanita ni, wanita yang sangat berjaya. Dan saya kira dia seorang wanita yang baik. Saya kenal secara beberapa kali berjumpa. Dengan pakaian yang baik, menutup aurat dengan sempurna, tudung bulat macam saya, pakai kurung, jubah. Seorang doktor pakar dan mempunyai jawatan yang tinggi. Saya tak nak sebut lah kan, kalau saya sebut nanti orang boleh terbayang terus. Jawatan tinggi di sebuah hospital, sama ada pengarah ke, timbalan pengarah ke, apa, jawatan tinggi ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Satu hari dia sangatlah merayu-rayu, minta dengan PA supaya nak hubungi. Lepas tu bila bercakap, dia kata, Ustazah, suami saya ni seorang yang sangat baran. Saya kata, okey, biasalah orang lelaki ego kan baran. Dia kata, Ustazah, anak-anak trauma, anak-anak tekanan jiwa, anak-anak depression. Saya tanya macam mana tahap. Dan yang paling dia baran dengan anak, saya tak ingatlah sama ada anak nombor 2 ke, anak nombor 3 ke anak nombor, saya tak ingat anak nombor berapa. Seorang perempuan. Tak tahu Ustazah, memang dia baran je dengan semua, tapi ada yang paling dia baran. Dan saya tengok anak ni daripada segi motivasi hidup dia dan sebagainya. Anak ni bijak Ustazah. Anak saya ni bijak ni dapat anugerah pelajar cemerlang. Hafaz Quran tak silap saya, habis 30 juzuk. Tak silap saya lah hafaz Quran. Subhanallah, Allah Akbar. Tapi dia ni kalau buat salah sikit je, ayah dia keluarkan perkataan maki hamu macam-macam. Anak tak guna, baik kau tak lahir, keluarlah maki hamun segala jenis binatang yang keji, iblis, syaitan, khinzir, babi, anjing. Maksudnya mulut ni habis keluar ni supas ranah. Tangan-tangan naik. Lepas tu dia kata, Ustazah, baru-baru ni biasalah kan Ustazah, adik-beradik bergaduh. Dia orang bergaduh. Ayah ni bila dengar bergaduh, si ayah ni panggil, langsung tak tanya siapa salah, siapa yang betul. Anak yang selalu si ayah ni macam apa-apa, dia sensitif sangat dengan si ayah ni, terus disepak
Dia kata, Ustazah, anak saya ni kurus je, perempuan. Dah sekolah menengah ni, dah habis sekolah menengah ni. Dah umur 18 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Ustazah, anak saya ni kecil, biasa je. Maksudnya fizikalnya kecil saja. Suami saya badan dia sasa besar. Ustazah bayangkan, anak saya tu disepak, diterajang, dilempang. Lempang dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga, Ustazah. Saya kata, ya Allah, masa saya dengar tu saya dah menangis dah. Saya tak boleh nak bayang macam mana tubuh badan seorang wanita, seorang anak disepak, terajang, dipukul, ditampar dengan kuat oleh seorang ayah sampai telinga dia berdengung, tak boleh dengar, macam gegendang tu. Wallahualam pecah ke macam mana ke. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tahu tak apa yang berlaku pada anak ni? Apa yang berlaku? Ustazah, sejak daripada tu, memang dia dah selalu kena, tapi ini yang paling dahsyat. Anak saya ni dah mula tidak solat. Daripada hafaz Quran, daripada pelajar yang cemerlang, anak yang sangat, iaitu walaupun macam mana pun dia kena, Ustazah, selama ni dia kuat. Saya akan pujuk dia, saya akan kuatkan dia balik. Saya bagi tahu yang ayah dia tu sakit, ayah dia juga mangsa dera. Saya cuba, Ustazah. Tapi anak ni kali ini, Ustazah, dia tak keluar langsung bilik. Dia akan keluar pada waktu yang tak ada orang dekat luar. Dan yang saya bimbang adalah dia dah mula tidak solat. Dia tak nak solat langsung, baca Quran, solat, semua dia dah tinggal. Bila ditanya kenapa, lalu dia menjawab, anak ni jawab, dia kata, dia selama ni solat, dia hafaz Quran, dia belajar sungguh-sungguh, dia tutup aurat, tapi Allah tak kasihan pada dia. Allah tak kasihan pada dia. Allah beri dia seorang ayah yang begitu. Allah tak lindungi dia. Dia sakit. Jadi dia kata, buat apa solat, buat apa baca Quran? Saya kata, kerana perbuatan si ayah, seorang anak menjadi derhaka juga kepada Allah. Bahkan yang dia bimbang, dia kata bimbang anak dia nak murtad. Bila tanya, mana Allah? Kenapa Allah buat dia macam ni? Dia tak nak solat, dia tak nak buat apa dah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan adalah perkataan yang ibu ni cerita membuatkan saya rasa, ya Allah, bimbang jatuh murtad dah anak ni kerana si ayah. Tetapi sudah tentu ayah ini berdosa berkali ganda. Muslimin muslimat, pengalaman saya handle masalah rumah tangga, dululah saya sebagai ketua unit perunding cara ni, cerita-cerita berkenaan dengan dera isteri, dera anak, suami kena dera dengan isteri pun ada macam-macam, tuan-puan sekalian. Background pendera ataupun background pemaki hamun adalah mereka yang dibesarkan dengan suasana yang demikian juga. Mereka adalah mangsa, kemudian mereka menjadi pemangsa. Sebab itu ramai pasangan cuba bertahan kerana tahu si suami ini juga mangsa, mengharapkan suatu hari akan pulih, trauma tu akan jadi lebih baik, subhanallah. Tetapi memakan masa yang begitu lama. 20 tahun pun tak hilang lagi kesan, 30 tahun pun tak hilang lagi. Lepas tu, bila isi-isi begini datang, Ustazah, patut buat apa? Anak saya kalau salah sikit kena terajar dengan kaki. Anak saya salah sikit kena tarik rambut, kena lempang. Saya dah tak boleh tahan dah. Dia pukul saya tak apa, Ustazah, tapi pukul anak saya tak boleh. Saya kata macam ni, Puan. Puan pergi ke Jabatan Agama, Puan buat permohonan cerai, minta fasakh. Puan bawakan bukti-bukti, mungkin ada report. Puan kena buat report doktor. Buat report polis sikit, nanti fasakh tu senang. Ustazah, saya sayang suami saya sayang. Puan sayang suami Puan kerana nafsu ke kerana Allah? Kalau Puan sayang suami Puan kerana Allah, Puan kena kuat. Oh, Ustazah hasut ni, hasut. Hasut orang suruh bercerai ni. Tuan-puan sekalian, saya bukan hasut suruh bercerai. Saya bagi cadangan. Saya kata cadangan pertama, Puan kena dengar apa yang saya cakap ni. Puan sayang suami? Ya. Puan dah nasihat? Dah. Dah doa? Dah. Dah buat air penawar? Dah. Berapa tahun dah Puan ikhtiar? Dah 15 tahun. Sekarang apa yang berlaku? Taklah, kadang okey, kadang lagi teruk. Lagi, saya kesian pada anak-anak. Sekarang Puan, suami umur berapa? 40 lebih. Anak umur berapa? Panjang lagi cerita anak. Jangan masa depan anak rosak kerana dia akan ulang balik. Dia akan ulang balik apa yang ayah dia buat kepada cucu Puan pula. Masa tu Puan sanggup? Masa tu Puan nak menanggung tak? Salah nenek, salah Wan. Sebenarnya mak kamu tu tertekan, selalu kena dengan ayah, dengan atuk gini-gini. Sebab apa? Ini yang saya tengok daripada cerita-cerita pengalaman saya.
Saya kata kalau puan betul sayang suami kerana Allah, puan dah guna ikhtiar macam-macam. Doa, dah zikir, dah itu dah. Mungkin caranya Allah ingin supaya puan ambil langkah berpisah. Dan mana tahu dengan berpisah itu, suami betul-betul berubah. Suami betul-betul menyesal. Dan insya-Allah ketika itu puan terimalah suami balik. Sebab sayang kerana Allah kan. Nikah balik ataupun rujuk balik. Sebab puan tak cuba lagi cara yang terakhir ni. Puan takut, puan rasakan bahawa cara ni sekian-sekian. Saya kata puan rasa puan cukup tak untuk jaga anak? InsyaAllah Ustazah, untuk kasih sayang. Kami sebenarnya Ustazah, kalau suami tak ada, kami happy sangat. Kami happy, dia kata. Okey, boleh gelap, boleh. Tapi bila dengar je kereta ayah tu sampai, anak kami ni dah mula ketakutan. Masing-masing semua dah macam tak tentu arah. Saya kata, memang saya rasa memang kesian tengok anak saya macam ni. Sebab pantang silap sikit je, memang kenalah pada tangan tu. Kan? Saya kata, puan, tolong selamatkan anak-anak. Tolong selamatkan anak-anak daripada mempertahankan cinta yang mungkin membutakan hati puan. Membutakan hati. Tapi kalau puan nak teruskan dan dengan harapan yang besar dengan doa supaya suami berubah, dan anak boleh terima circle ni, boleh terima. Tuan-puan sekalian, kita umur dah 30-40, kalau kena pukul pun emosi kita tak kuat. Tercalar habis, hancur kalau suami lempang. Tapi bayangkan, anak kecil yang imannya masih lagi kecil, kefahamannya masih rendah, emosinya masih lagi lemah, nak menerima tu bukan mudah. Tidak semudah, kita kata lah budak mudah memaafkan, mudah lupa. Dia mungkin tak ingat. Tapi kesan hati kalau dah pecah, macam kaca tu bila dah pecah, boleh cantum susun-susun letak gam, tapi dia takkan sama dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Macam-macam kisah di luar sana. Sebab itu bila saya cerita begini, orang yang diuji dengan suami yang malas, masih lagi ada ruang, ya Allah syukur walaupun suami aku malas, suami aku bertanggungjawab. Orang bertanggungjawab dari segi nafkah. Orang yang diuji dengan suami tak bertanggungjawab, ya Allah syukur walaupun dia tidak bertanggungjawab. Kan dia kurang bertanggungjawab tapi tak pernah pukul. Orang yang kena pukul ada lagi yang untuk disyukuri. Sebab saya tengok ada orang yang diuji dengan suami, Allah berikan daripada kesabaran dia. Ustazah, alhamdulillah, memang saya tak bahagia dengan suami. Saya tak mampu nak cerita, nanti buka aib suami pula Ustazah. Apa kejahatan dia tak buat, semua buat. Saya faham lah tu bila dia sebut umur macam tu. Saya tak nak sebut suami saya buat. Tapi kejahatan apa seorang lelaki boleh buat? Zina ke, arak ke, judi ke, apa ke Ustazah? Begitulah umpamanya. Saya terus berdoa apa sebab apa dia belum bagi kesan teruk pada anak, sebab anak tak tahu apa yang dia buat. Tapi saya tahu Ustazah. Allahu Akbar. Namun apa yang saya nampak, berkat sabar tu dan saya jaga emosi, saya tak nak anak jadi mangsa. Apa yang saya buat dan saya nampak anak-anak, alhamdulillah Ustazah, anak yang baik, anak yang mendekatkan, penyejuk hati. Walaupun suami tu membuatkan hati saya sangat sakit, tapi Allah jadikan anak-anak itu penyejuk hati. Jadi mesti ada sesuatu yang boleh kita syukuri. Walaupun kita berada di lautan ujian Allah, sudah tentu ada sesuatu yang boleh disyukuri, kerana kesyukuran itu memandamkan rasa kekesalan dengan ujian. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mohon maaf. Sebab apa? Kalau ikutkan hari ini kita dah janji, kita akan ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dengan kalimah insya-Allah. Allahu Akbar. Kita test dulu seorang daripada pelajar kita. Sebab saya nak test tuan-puan jauh. Saya nak jemput kepada Encik Teku Fazli selaku suami kepada Ustazah Asma binti Harun. Masya Allah. Encik, main jemput pula Encik. Mainlah Encik sekejap. Soalan dulu lah. Oh, sebab nak ni ya. Nak apa ni? Nak meniru ya, nak Google. Okey, kan kita dah berapa hari dah Encik kita membicarakan tentang insya-Allah. Boleh tak Encik cerita sikit apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dengan perkataan insya-Allah. Jadi kita dengar dulu, kita nak test ni sebenarnya faham dan bagi tupuan ke tidak. Lepas tu kita akan sambung cerita tentang kisah Rasulullah dengan perkataan insya-Allah. Okey, silakan. Bila Nabi Sulaiman cerita? Dah berapa kali ulang? Banyak kali ulang. Encik jangan jatuhkan maruah ya. Subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya tak boleh dengar ni ceramah Ustazah ni. Okey, dengar ceramah Ustazah mana? Ustazah ni lah. Okey, Tak dengar ceramah. lepas tu dengar ceramah Ustazah mana? Ustazah Asma' sajalah. Tak dengar ceramah Ustazah lain pun. Okey. Seingat saya lah, sefaham saya dan mungkin dengar sikit-sikit kot. Tak sempat drive kan. Tapi Lain tak ada. tapi kisah Nabi Sulaiman tu bukan semalam, sebelum tu lagi. Oh, sebelum tu lagi. Okey. Berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman ni, dia Tengok situ je. ketika dulu boleh beristeri lebih. Ya, Syariat Nabi tu berbeza. Saya tak silap saya dalam 100 orang. Kemudian Nabi Sulaiman 70 orang. 70 orang. Dan dia kata dia nak melahirkan ramai zuriat daripadanya, dan dia pun bersama dengan semua dengan 70 orang isterinya Pada satu malam. pada satu malam. Betul. Kemudian- Ini hadis sahih riwayat Bukhari Betul. Muslim. Dalam ni ada. Ustazah baca dah? Oh, tak jumpa dalam ni? Ada. Saya dah Ada? baca. Okey. Jadi ada kisah di dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian tapi semuanya yang lahir tu semuanya tak berhasil. Melainkan seorang tapi cacat. Ya. Pun ada cacat. Semua tak mengandung kecuali seorang, Seorang itu pun cacat. Cacat dan tak sempurna. Lalu bila dia tahu Sebab bahawa, apa jadi gitu? sebab dia tak sebut insya-Allah. Ya, sebab dia sebab- bergantung kepada keupayaan sendiri. Ya. Maksud Nabi Sulaiman sebut pada malam ini aku akan mendatangi semua isteriku seramai 70 orang. Betul. Supaya kelak akan lahirnya pejuang agama Allah. Betul. Tapi malaikat pun tegur. Malaikat kata, wahai Sulaiman, sebutlah insya-Allah. Betul. Tapi Nabi Sulaiman tetap tak sebut insya-Allah. Betul. Okey, sambung lepas tu. Lepas tu je lah. Nabi Muhammad kata apa? Oh, tu saya Lalu tak ingat. Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah, sekiranya Nabi Sulaiman menyebutkan insya-Allah, pasti hajatnya akan tercapai. Betul. Jadi usaha dah buat, niat dah bagus dah. Sebab apa? Nak supaya anak lahir daripada setiap isteri tu pejuang agama Allah. Niat dah bagus, ikhtiar dah buat, tetapi kebergantungan pada Allah, Tawakal. pada kalimat insya-Allah itu sangat besar sehingga menyebabkan sesuatu perbuatan itu ataupun suatu hajat itu ditunaikan ataupun tidak. Betul Ustazah. Okey, subhanallah. 50 markah saja. Ini makan alhamdulillah. Cukup dah lepas nanti. Lulus lah ya? Lulus, Okey, okey. subhanallah, insya-Allah. Tambah lagi. Nak tambah? Tak, okey. Kalau tambahkan nampak lagi banyak yang tak dengar. Okey, sebab encik suami ni kalau masa dia jaga tu macam-macam, tengok line, tengok komen jadi dia tak sempat bagi tumpuan. Nampak tak? Si isteri cover. Okey, muslimin muslimat dimata Allah sekalian, berkenaan dengan yang bakal kita bicarakan ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW dengan perkataan insya-Allah. Hari ini siri Riyadhus Shalihin yang ke-100 ke-101 dah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita buka Al-Quran, masing-masing boleh buka Al-Quran, boleh merujuk surah Al-Kahfi. Cerita ini dalam surah Al-Kahfi. Bila dibicarakan tentang sebab nuzul kisah ini, istimewa. Hari Jumaat pula ada Al-Kahfi kan? Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, dengan encik suami. Muslimin muslimat, ada yang kata comel encik suami kan. Ada ke yang kata comel ustazah dan suami? Encik, comel saya. Kan? Muslimin muslimat, saya ni kan dulu masa terima encik suami ni, memang kisah benar, memang betul-betul berlaku. 16 tahun yang lepas ya. Masa saya belajar kat Kuza masa tu, lepas tu belajar kat Mesir apa kan. Bertunang sebelum belajar Mesir. Saya sebenarnya masa terima, saya memang bergantung pada istikharah saja. Saya dapat nama, saya bergantung pada istikharah. Saya tak tengok, saya tak tahu orangnya macam mana, saya tak tengok langsung. Hari Jumaat ni, tak tipu. Tapi tak naklah bersumpah demi Allah, tak naklah. Tapi saya tak tengok. Gambar ke, jumpa depan ke, saya tak tengok. Lepas dah istikharah, lepas dah cakap dengan mak ayah, lepas dah terima kan. Barulah saya terfikir, orangnya macam mana? Macam mana orangnya? Itulah. Nak katanya memang wujud lah. Cerita tu wujud. Bukan cerita-cerita ni saja. Memang berlaku. Jadi, subhanallah, lepas tu lah saya dah berdebar. Sudah, dah terima, dah setuju. Macam mana ni tak pernah tengok apa semua ni.
Tapi saya buat siasatan. Berdasarkan nama dia belajar di mana masa tu UTM, dia tengah buat master. Berdasarkan nama dia, saya buat siasatan. Saya hubungi pelajar di UTM, saya hubungi tempat dia belajar dulu, saya hubungi untuk siasat orangnya macam mana, akhlak, dari segi solatnya, mungkin dari sudut fikrah dia. Fikrah dia tu. Masa dia belajar, dia terlibat dengan jemaah mana. Ya, itu saya siasat tu je. Berdasarkan nama, saya hubungi, saya dapat sikit maklumat dia belajar apa, sebab kita tanya kan. Lepas tu hubungi. Okey, lepas tu okey, insya-Allah. Adalah cerita tu. Okey, minta maaf. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kisah tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak menyebut insya-Allah. Ini merujuk kepada tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Okey. Ceritanya, suatu ketika kaum Quraisy mengutuskan An-Nadir bin Al-Hars dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kedua-duanya ditugaskan untuk meminta pandangan dari seorang pendeta Yahudi di Yasrib. Yasrib ni mana? Madinah. Masa ni Nabi berada di mana? Di Mekah. Yasrib ni Madinah tu lah. Maksudnya muslimin muslimat, Nabi Muhammad SAW masa ni berada di Mekah. Faham ya? Sebab Nabi belum hijrah masa ni. Jadi ada seorang Quraisy, kafir Quraisy ni mengutuskan An-Nadr bin Al-Hars dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kedua-duanya ditugaskan untuk meminta pandangan daripada pendeta Yahudi di Yasrib. Pendeta Yahudi di Yasrib. Apa dia ni? Siapa pendeta ni? Pendeta ni, tuan-puan kan selalu dengar pendeta-pendeta. Mereka ni ahli kitab yang menjaga kitab terdahulu. Ahli kitab yang menjaga kitab terdahulu. Ada yang kata, Ustazah doakan saya dipenuhkan jodoh yang terbaik dari sisi Allah. Allahu Akbar. Faizal, saya kan pasal jodoh ni boleh selit sikit ya. Setiap kali sujud solat, siapa yang mencari jodoh jangan tinggal. Antara doanya adalah Allah ya Majid. Allah ya Majid. Ni nama Allah, Allah yang Maha menemukan. Kita buka jap. Allah ya Wajid. Sorry, ya Majid yang Maha mulia. Allah ya Wajid. Allah ya Wajid. Masa sujud tu, setiap kali solat tu, Allah ya Wajid, ya Wajid, ya Wajid. Contoh je. Siapa yang tak nak sebut tu pun tak apa. Satu lagi Allah ya Jami', yang Maha mengumpulkan. Allah ya Wajid, maksudnya Allah yang Maha menemukan. Allah yang Maha menemukan. Allah ya Wajid, ya Wajid, ya Wajid. Kan puji nama Allah ya Wajid Maha menemukan tu dalam hati niat untuk ditemukan dengan jodoh. Niat jodoh yang soleh mesti ada lah. Kalau betul anda nak mencari jodoh yang nekat, teringin, bukan saja-saja, dah ikhtiar, belanja dah ada, dah bersedia, keinginan pun kuat, jangan semata-mata bergantung kepada doa ibu ayah. Allah nak tengok kesungguhan kita. Allah ya Wajid, ya Allah, ya Wajid, ya Wajid. Subhanallah. Jangan pula keluar, gunakanlah jodoh yang soleh-solehah. Sebab apa? Nanti bimbang. Bimbang bila sebut macam tu batal. Bukan bimbang, batal solat. Sebab bahasa Melayu tak boleh sebut. Jadi kalau sebut je nama Allah, tak ada masalah ketika sujud. Minta banyak-banyak dengan Allah. Sebab waktu antara yang paling mustajab doa. Setiap kali sujud dalam solat. Bukan hanya sujud terakhir. Setiap sujud tu sama saja. Sebab itulah waktu yang paling dekat dengan Allah. Dan antara waktu yang paling mustajab, bangun 2/3 malam. Pukul 2, pukul 3 malam. Kalau betul sungguh nak, sungguh-sungguhlah minta. Masalah kita ni nak sangat, tapi tak sungguh meminta dengan Allah. Tak sungguh meminta. Siapa yang sungguh meminta, usaha dia jadi sikit je. Tapi orang yang tak sungguh meminta sesuatu dengan Allah, apa saja hajat dia, usaha jadi 80%. Tapi dengan kekuatan doa, usaha mungkin 20%, tapi 80% lagi adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita pulanglah nak doa apa, cari nama Allah Asmaul Husna, masa sujud tu sebut nama Allah. Pasal anak Ustazah, Allah ya Razak, ya Razak, ya Razak. Kita minta rezeki anak kan. Subhanallah. Kita rasa kenapa otak kita ni macam blur, macam bengong je kan. Masa sujud tu, ya Hakim, ya Hakim. Saya sendiri minta dengan Allah. Saya minta, ya Allah ya Hakim yang bijaksana, jadikan aku orang yang bijak. Saya minta saya nak jadi orang bijak. Sampai sekarang pun, ya Allah jadikanlah aku orang yang bijak ya Allah. Dan aku akan gunakan kebijaksanaan ni untuk agamamu ya Allah.
Allah bagi ilham, Allah bagi idea, Allah bagi kekuatan bila uruskan syarikat. Kami ada 4 syarikat Sinar Berhad. Ada 4 syarikat enterprise. Banyak sangat kerja pengurusan dan pentadbiran setiap hari. Ada staf seramai 114 orang. Nampak saya macam ceramah tapi sebenarnya sibuk kerja-kerja pengurusan lebih banyak. Kalau otak tak bijak, tak boleh nak uruskan. Banyak benda dalam satu masa nak urus. Urus itu, urus ini, syarikat penerbitan, syarikat travel, ISEC, itu, ini, NGO, lepas tu yayasan pula, perkampungan hijrah, ternak. Banyak benda nak fikir kalau tak bijak ni. Saya minta, Ya Allah, Ya Hakim, yang maha bijaksana. Jadikan aku seorang yang bijak, Ya Allah. Insya-Allah, Ya Allah, aku akan gunakan kebijaksanaan ini untuk agamamu. Ibu-ibu, minta anak bijak kan? Sebelum minta anak bijak, minta kita bijak. Minta kita bijak. Kita kalau boleh nak anak bijak, Ya Allah, jadikanlah anak-anakku bijak, Ya Allah. Allah Ya Hakim yang maha bijak, jadikan anak-anakku bijak. Ya Allah Ya Alim yang maha memiliki ilmu, jadikan anak-anakku ni seorang ilmuwan. Ya Allah, Ya Salam. Macam-macam nama Allah. Tuan-puan, kalau Al-Quran mesti ada ni Asma' Husna, belakang ada terjemahan. Kita tengok nama Allah yang mana yang berkenaan dengan hajat dan keperluan kita. Sebelum minta anak bijak, kita pun kena minta, kita kena jadi ibu yang bijak. Ibu yang bijak boleh kontrol anak dengan baik. Ibu yang bijak, bila anak buat perangai, buat masalah, dia tahu solution. Bila kita bijak, kita boleh mengawal emosi kita, buat keputusan yang baik dan sebagainya. Sebab itu, subhanallah, untuk dapat anak yang bijak, ibu bapa itu perlu bijak. Bijak bukan pandai. Kan, pandai tu mungkinlah sampai belajar PhD, pandainya. Tapi bijak ini, subhanallah, ia bukan tergantung kepada tahap belajar ke, kan, sijil ke, pangkat kedudukan ke. Ustazah, buat apa saya nak bijak? Saya cuma buat krepek je, saya buat donat je, saya buat karipap je. Subhanallah, manusia hidup mesti kena bijak. Sebab kita sentiasa berhadapan dengan tindakan nak buat macam mana, keputusan nak macam mana, kan, idea untuk bercakap dengan anak dan sebagainya. Masya Allah. Okay, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ya, nak bijak baca Quran, betul, nak bijak baca Quran, subhanallah. Tapi kena minta juga dengan Allah, ya, bijak untuk memahami Al-Quran dan sebagainya. Okay, minta maaf saya tak ada selit-selit dah, sebab saya baca komen tu jadi menyelit nak cakap tu. Kisah tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, ceritanya apa? 2 orang lelaki diutuskan oleh kafir Quraisy. Nama lelaki ni sahabat-sahabat tulis, An-Nad bin Al-Hars dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kedua-duanya ditugaskan untuk meminta pandangan daripada seorang pendeta Yahudi di Yasrib. Yasrib ni Madinah. Daripada Mekah ke Madinah lebih kurang 450 km. Bukan macam zaman sekarang naik unta. Kan, naik unta ataupun naik kuda. Jadi makan masa berhari-hari, 10 hari, 2 minggu, kadang 3 minggu, tengok kepada perjalanan. Untuk pergi merujuk kepada pendeta. Pendeta ini adalah ahli kitab, maksudnya macam orang alim. Orang alim yang masih menjaga kitab terdahulu. Zabur, Taurat, Injil. Sebab dalam ketiga-tiga kitab yang utama dan dalam suhuf-suhuf para nabi terdahulu, semuanya ada menceritakan tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir. Tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Masya Allah, muslimin muslimat. Mesti ada cerita. Jadi orang kafir Quraisy ni pergi suruh jumpa pendeta yang berada di Yasrib tu, yang berada di Madinah tu. Kan, Yasrib lepas tu ditukar kepada Madinah untuk bertanya dan tujuannya untuk mencari keburukan Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka memang tak percaya bahawa Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi. Apa yang berlaku ketika itu, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebenarnya ada cerita lain lagi. Rasulullah SAW ketika dah mula melakukan dakwah secara terbuka di Mekah ni, sebab 2 tahun sembunyi, pergi ketuk rumah orang. Oh ya Muhammad, contohnya kamu ada apa? Sebab Nabi Muhammad ni sangat disenangi oleh penduduk Mekah. Sebelum isytihar menjadi Nabi, dia adalah lelaki, pemuda dan juga seorang daripada remaja lagi, diberi gelaran Al-Amin. Orang yang amanah, orang semua sayang, orang semua percaya, orang semua suka. Jadi bila Nabi Muhammad ketuk pintu rumah, bagi greeting lah kan, salam ke greeting, bagi ucapan, semua orang suka kedatangan Nabi Muhammad. Dan biasa Nabi Muhammad akan sampai secara sembunyi. Saya ingin menyampaikan kan kebenaran bahawasanya Allah, Tuhan itu Allah, hanya Allah saja Tuhan. Lata dan Uzza dekat Kaabah tu bukan Tuhan. Ibaratnya macam tu ya. Sebab kita tak tahu exactly Nabi masa ketika melakukan sebab perintah Allah dakwah sembunyi daripada personal seorang-seorang.
Kemudian Nabi biasa akan berpesan. Ini yang saya baca ya. Tolong sekiranya kamu menerima ajakanku, alhamdulillah, maksudnya Rasulullah bersyukurlah. Namun sekiranya kamu menolak ajakanku, tolong rahsiakan. Maksudnya Nabi minta janganlah hebah-hebahkan bahawa saya Nabi datang buat dakwah ni. Kan takut nanti dihalau, dibunuh. Bukan takut, tetapi itu adalah ikhtiar ataupun itulah taktikal dan teknikalnya. Teknik dan taktiknya. Jadi mereka ni yang menolak diam. Jadi 2 tahun daripada rumah ke rumah. Lepas tu buat perjumpaan secara sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Subhanallah. Usrah kecil-kecil yang menyahut. Sepanjang 2 tahun, hanya beberapa belas ataupun berapa puluh saja, sangat sikit yang memeluk agama Islam. Susah payah Rasulullah. Tapi ada juga yang caci maki Rasulullah, tapi mereka masih lagi berpegang, mereka jaga. Lepas tu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad selepas 2 tahun untuk dakwah secara terbuka. Maksudnya berapa lama? Selama 8 tahun. Mulalah pelbagai ujian. Tetapi situasinya kerana Nabi selalu bercerita. Sebab Al-Quran kan turun dengan banyak cerita. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Yunus. Macam-macam kisah. Jadi, macam kita juga, kita suka dengar cerita kan. Jadi setiap kali Nabi nak bercerita daripada Al-Quran, akan ramai penduduk Mekah, termasuk orang Quraisy, orang kafir pun akan duduk mendengar Nabi bercerita. Kanak-kanak lagi suka, orang perempuan dengar cerita. Tapi sebenarnya Nabi membacakan firman Allah. Dan firman Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan Puteri Balqis kan. Jadi muslimin-muslimat, orang kafir Quraisy makin tak senang. Makin tak suka melihat ramai orang berkumpul ketika Nabi bercerita. Maka di kalangan kafir Quraisy juga, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, adanya pelipu lara. Dia makin geram. Sebab apa? Pelipu lara ni orang yang suka bercerita jugalah. Kan? Mungkinlah kalau macam Mak Saleh, cerita Cinderella lah, cerita Snow White lah, cerita Beauty and the Beast lah. Itu orang panggil pelipu lara kan? Tapi orang seronok dengar. Puteri ini sekian-sekian. Jadi di kalangan Arab Jahiliyah, di kalangan kafir Quraisy juga ada pelipu lara mereka. Yang suka bercerita dan orang akan duduk. Itu hiburan zaman tersebut. Kita sekarang tengok cerita sebab dah ada skrin. Tapi zaman tersebut, macam zaman mak ayah kita kan guna wayang kulit. Cerita, wayang kulit. Kau ramai berkumpul. Pada zaman tersebut hiburannya mendengar cerita daripada pelipu lara. Tetapi mereka pun kata Rasul Muhammad ni pun pelipu lara. Cerita dia rekaan. Mereka menolak. Sebab mereka tak suka dengan suasana yang berlaku bila Nabi mula bercerita, ramai yang duduk dengar. Pelipu lara ni dah makin kurang orang nak dengar. Mereka pun mengutuskan 2 orang ini pergi ke Madinah berjumpa dengan pendeta. Untuk apa muslimin-muslimat? Untuk mencari kekurangan Nabi Muhammad SAW. Untuk tanya. Lalu 2 orang ni pun pergi. Okey, orang-orang Quraisy mengakui kaum Yahudi lebih cerdas daripada mereka kaum musyrik gini. Di Yasrib, pendeta Yahudi yang dimasukkan menerima kedatangan An-Nad dan Uqbah. Okey, mereka pun terimalah ni. Pendeta ni jumpa. Lalu pendeta tersebut menyatakan kepada keduanya. 2 orang ni pun ceritalah pada pendeta ni. Di tempat kami, di Madinah, di Mekah ni. Maksudnya Nabi belum hijrah, di Mekah ni. Ada seorang lelaki sekian. Dia mengaku dia adalah Nabi akhir zaman. Dia Nabi yang terakhir. Dia mengaku sekian. Dia selalu bercerita gini. Lalu pendeta ni, bukan macam sekarang ya. Okey, ambil tiket flight, saya nak pergi jumpa. Bukan macam tu. Memang jauh. Naik unta. Padang pasir, tak ada RNR. Okey? Tak ada RNR. Boleh berhenti apa semua. Jadi musafir itu kalau tidak dilakukan kerana tujuan yang besar, memang taklah. Jadi pendeta ni bila dengar, dia kata, baiklah, kamu tanyakan kepada lelaki ini yang kamu sebut ni 3 soalan. Jika dia dapat menjawab, maka dia benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Tapi jika dia tak jawab, dia pun penipu lara, dia juga penipu. Macam itulah. Apakah 3 soalan ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian? 3 soalan yang pendeta ni kata, jika dia tidak dapat menjawab, dia adalah orang yang biasa, yang mengaku ataupun yang menipu dia seorang Nabi. Okey. Soalan yang pertama, pendeta ni suruh tanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ustazah, cerita ni tak pernah dengar, macam pelik. Ini memang dicatat dalam tafsir Mu'tabar, tafsir Ibn Qasir ke, tafsir At-Tabari ke, daripada riwayat yang sahih.
bagaimana sebab nuzul turunnya ayat Al-Quran ini ada kaitan dengan kisah ni. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat, pendeta ni, ahli kitab ni, dia panggil orang alim yang jaga kitab-kitab terdahulu ni, kata tanya 3 soalan kepada lelaki yang kamu kata. Kalau dia boleh jawab, maksudnya dia benar-benar Nabi akhir zaman. Soalan yang pertama, tanyakan tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang berpergian meninggalkan tempat mereka dan apa yang terjadi kepada mereka. Dia kata tanya kepada lelaki yang bernama Muhammad ini tentang ada beberapa orang pemuda yang berlaku satu peristiwa yang sangat pelik kepada mereka, yang tinggalkan maksudnya kampung halaman ataupun negeri mereka, dan apa yang terjadi kepada mereka. Masya Allah, Allahu Akbar. Soalan pertama. Soalan kedua, tuan-puan boleh tulis ya soalan ni, apa yang pendeta suruh tanya ni. Ini saat genting ni Nabi Muhammad dalam proses menyampaikan dakwah secara terbuka, baru tengah-tengah ataupun baru bermula. Kan? Tentang pemuda yang hebat yang meninggalkan kampung halaman dan apa yang berlaku pada mereka. Soalan yang kedua pendeta ialah, tanyakan tentang seorang pengembara yang sampai ke masyrik, sampai ke timur, dan maghrib, sampai ke barat, dan apa yang terjadi padanya. Subhanallah. Maksudnya pendeta ni kata tanyakan kepada dia seorang pengembara ataupun seorang pahlawan yang sampai ke masyrik, yang sampai ke timur dan barat. Maksudnya subhanallah, hebat ni. Timur, barat, merata. Maksudnya seluruh dunia lah, timur ke barat kan. Utara, selatan. Bukan Malaysia, tapi dunia. Dan tanyakan apa yang terjadi kepadanya. Dan soalan yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang roh. Roh tentang roh. 3 soalan ni, 2 orang ni bawa balik. Lalu para utusan Quraisy itu pun pulang dengan perasaan lega. Sesampainya di Mekah, mereka melaporkan perkara itu kepada pemimpin tertinggi Quraisy, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Lalu mereka menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di Kaabah dan menanyakan 3 soalan tadi. Subhanallah, Allahu Akbar. Mereka ni pun buat report dekat pemimpin Quraisy. Okey, 3 soalan ni. Kita test Muhammad ni. Betul tak dia seorang Nabi? Kalau dia boleh jawab, dia Nabi. Kalau tak, dia manusia biasa macam kita tapi menipu dan mengakui dia jadi Nabi. Lantas segeranya pemimpin Quraisy pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika itu berada di sekitar Kaabah. Lalu menanyakan 3 soalan tadi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, aku akan menjawab pertanyaan kalian esok. Nabi kata. Okey? Aku akan menjawab pertanyaan 3 soalan tadi tu esok, Nabi kata. Namun waktu yang disebutkan itu, namun Rasulullah tidak menyebutkan kalimah insya-Allah. Muslimin muslimat. Nabi cuma kata, okey, saya akan jawab pertanyaan kalian esok. Tetapi Nabi terlupa untuk menyebut kalimah insya-Allah. Besok datanglah pemimpin Quraisy dengan rombongannya. Datang nak dengar apa jawapan Nabi Muhammad SAW. Dan takdir Allah uji Nabi kita. Sebab Nabi tidak menyebut kalimah insya-Allah itu, Allah uji apa? Allah tak beri ilham kepada Nabi. Allah tak beri ilham. Tak ada wahyu yang turun. Tak ada malaikat Jibril datang bagi tahu jawapan. Dan tak ada pula mimpi yang memberikan ilham pada jawapan. Tak ada apa-apa. Bila Rasulullah tidak dapat memberi jawapan pada hari yang pertama, mereka terus buat sebaran. Muhammad bukan Nabi, Muhammad menipu, Muhammad pendusta, kan? Muhammad pelipu lara, macam-macam lah. Hari kedua datang lagi, Nabi Muhammad tak ada jawapan lagi. Subhanallah. Hari ketiga datang lagi, Nabi Muhammad belum ada jawapan lagi. Dikatakan Allah tahan, tertangguh sehingga 2 minggu, lebih kurang dalam 2 minggu, 14 hari. Ada kata 10 hari, ada kata 14 hari. Maksudnya lama. Dalam tempoh tersebut, kejian, hinaan, cercaan, fitnah, sudah tentu Nabi rasa sangatlah sedih. Muslimin muslimat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kenapa ni Allah tak bagi ni? Sudah tentu tertanya-tanya, sedih, bimbang, risau. Adakah aku bukan lagi menjadi seorang Nabi? Kenapa dah terputus? Kenapa malaikat Jibril tak datang ni memberikan jawapan ni? Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian.
Rasulullah SAW terus menanti tetapi Jibril tidak kunjung datang. Maka kaum musyrikin Mekah mulai mencemuh, mengkeji, menghina, menyebarkan fitnah. Rasulullah rasa sangat berduka dan rasa malu yang teramat kerana tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa wahyu, iaitu surah Al-Kahfi ayat 23-24, iaitu isinya menegur Nabi SAW tidak menyebutkan kalimah insya-Allah. Dan teguran ini, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, teguran ini disebut dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Mari kita buka apakah ayat tersebut, ayat 23 hingga ayat 24. Buka surah Al-Kahfi ayat 23-24. Masya Allah, muslimin muslimat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat 23. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, teguran Allah buat Nabi kita sebenarnya ini untuk kita. Tapi Nabi menjadi perantaraan supaya ilmu itu sampai kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Apakah maksudnya muslimin muslimat dimati Allah sekalian? Ayat 22, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, minta maaf, ayat 23 dan ayat 24. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok. Allah tegur. Janganlah sekali-kali engkau, yakni Muhammad, mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok. Sebagaimana Nabi bagi jawapan pada kafir Quraisy tu, esok aku akan bagi jawapan. Sambungan ayat 24, kecuali dengan mengatakan insya-Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk agar aku yang lebih dekat dengan kebenaran. Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat dengan kebenaran. Subhanallah. Jelas, very clear. Allah tegur Nabi Muhammad, janganlah sekali-kali engkau mengatakan tentang sesuatu, aku pasti melakukan itu esok, kecuali Allah kata illa ayyasha Allah, kecuali menyebutkan kalimah insya-Allah. Dan dan apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk agar aku menjadi orang yang benar. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan teguran Allah kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya bukanlah perkara yang melibatkan maksiat, bukanlah melibatkan sesuatu yang wajib, bukan wajib sebut insya-Allah. Tetapi sebab itu kita kata Nabi ni adalah rasul, perantaraan untuk kita. Nak sebutnya para Nabi, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ibrahim, insya-Allah juga disebut oleh Nabi Ismail, insya-Allah juga disebut oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan Masya Allah, Nabi Muhammad SAW, Allah nak bagi pengajaran dan Allah nak beri betapa pentingnya kalimah insya-Allah. Walaupun Nabi itu kekasih Allah, kalau tak sebut perkataan insya-Allah, sampai Allah tegur, jangan kamu sebut. Kan? Janganlah kamu sebut sesuatu, aku akan lakukan ini besok. Kecuali menyebut kalimah insya-Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Kita tengok sambungan. Maka, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka akhirnya, maka akhirnya, cukuplah lebih kurang dalam 2 minggu, ada yang kata 10 hari, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu. Subhanallah, Nabi ni antara dua sama ada ilham jadi hadis kan, tetapi istimewa hasil daripada kesabaran Rasulullah menempuh ujian menanti jawapan daripada Allah ini, cemuhan, fitnah, rasa malu, datanglah malaikat Jibril membawakan wahyu untuk menjawab 3 soalan tadi. 2 jawapan terdapat dalam surah Al-Kahfi dan 1 jawapan dijawab dalam surah Al-Isra. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, kita tengok. Kita pergi kepada soalan yang kedua dulu. Sebab apa? Soalan kedua, kenapa pergi kepada soalan kedua terus ni ya?
Okey, subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Soalan ketiga, soalan kedua. Mana Adinda? Mana soalan pertama? Tak ada ni ya. Sebenarnya saya tahu jawapan dia, tapi dalam nota ni tak dituliskan ni. Sebenarnya kita dah siapkan nota. Okey, subhanallah. Oh, kena tekan. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Soalan pertama dijawab di dalam surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ayat apa? Muslimin muslimat. Ini soalan kedua. Soalan pertama tak ada. Ustaz, soalan kedua terus ni. Soalan pertama tak ada jawapan ni. Oh, dalam unit penyidikan tetap tak ada. Yang dia orang bagi ni terus soalan kedua. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Soalan yang pertama, cuba tengok yang last tu. Maya, saya tengok Encik. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Ini bila ni? Oh, yang lama ni. Ustaz scroll yang lama. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan yang pertama. Apa dia soalan yang pertama? Tentang kisah pemuda yang sangat ajaib dan apa yang berlaku pada mereka, dan Allah menjawab dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26, iaitu tentang Ashabul Kahfi, tentang kisah 7 orang pemuda yang ditidurkan Allah lebih 300 tahun sekian-sekian. Mereka meninggalkan kampung halaman. Jadi Nabi boleh jawab soalan yang pertama daripada surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26, menceritakan tentang pemuda yang hebat ini. Soalan yang pertama. Sebab pendeta ni dah bagi dah signal kan apa sebenarnya tentang jawapan-jawapan. Jadi mereka tu okey, betul soalan pertama. Macam kisah Piramli tu kan, dengan ahli nujum 4 balalang tu kan, ditanya soalan-soalan kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi bukan kita kata kisah Nabi macam tu. Sebenarnya kisah Nabi lah yang menjadi idea ni, ilham kan, buat cerita-cerita begini sebab ia sangat menarik. Itu soalan yang pertama. Lalu dijawab di dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Soalan yang kedua, tentang kisah seorang pengembara ataupun seorang pemuda ataupun seorang pemimpin yang menguasai, yang mengembara, yang menguasai antara timur dan barat. Siapakah? Dan jawapan ini dijawab, soalan kedua ini, dalam surah Al-Kahfi juga ayat 83 hingga 98, iaitu kisah Iskandar Zulkarnain. Kisah Zulkarnain, seorang pemimpin yang hebat yang menguasai timur dan barat. Sehingga kan pemimpin ini dipanggil oleh kaum itu untuk menjadi benteng, untuk memelihara macam-macam lah muslimin muslimat, sampai terbinanya benteng daripada Ya'juj Ma'juj. Jadi soalan kedua ini dijawab dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga ayat 98, persoalan berkenaan dengan seorang pengembara, seorang pemimpin, seorang pemuda yang hebat sampai dia menguasai, bukan menguasai maksudnya dia ni menjelajah bumi timur ke barat. Ini zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi 2 soalan dijawab dalam soal Kahfi. Manakala soalan yang ketiga, tanyakan kepada dia Muhammad itu apakah ataupun tentang roh, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjawab soalan yang ketiga itu tentang roh. Maka Rasulullah SAW menjawab dalam surah Al-Isra ayat yang kelima, ayat ke-85, Nabi SAW menyebutkan firman Allah daripada surah Al-Isra ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Subhanallah. Nabi membacakan firman Allah surah Al-Isra ayat 45, maksudnya dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Maksudnya soalan tentang roh, Allah suruh jawab apa? Jawapannya adalah sesungguhnya roh itu termasuk urusan Tuhanku, maka sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi muslimin muslimat, bila utusan ni dengar jawapan Nabi Muhammad, mereka ni sebahagiannya sebab dah tahu pendeta dah bagi dah hin-hin kan, mereka terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagiannya beriman, ya Allah benarlah ini Nabi akhir zaman. Mustahil dia tahu jawapan ni. Kalau dia bukan seorang Nabi, dia takkan tahu. Sebab maklumat ni tak ada kita jumpa di Mekah ni. Mana-mana tulisan ke, ada suhu ke, ada kertas ke, ada cerita ni sampai turun-temurun ke, tak ada.
Jadi dia benar-benar, sebahagian mereka beriman kepada Rasulullah, tapi sebahagian kafir Quraisy semakin dahsyat kekufuran dan mereka makin menambah-nambah kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka makin lagi mereka pula bahawasanya Muhammad ini ahli sihir, kan Muhammad ni sekian-sekian macam-macam. Jadi muslimin muslimat, itulah kisahnya. Kita dah cerita kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW dengan kalimah insya-Allah bagi memberikan penjelasan tentang hadis yang kita belajar. Apabila Allah menyuruhkan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahka, jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Maksudnya Allah dekat sangat dengan kita. Wa iza sa'alta fas'alillah, bila kamu meminta sesuatu mintalah dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, bila kamu perlukan pertolongan minta tolong dengan Allah. Hadis itu sambung lagi, tapi kita tak baca penuh. Ia merupakan hadis yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam tajuk muraqabah. Jadi insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada minggu hadapan, pada hari Isnin, masuk hadis yang baru, dan ada yang pendek saja, tapi lepas tu ada hadis panjang, cerita yang sangat menarik. Jadi janganlah terlepas mengikuti kuliah Riyadhus Shalihin. Siapa yang nak beli kitab Riyadhus Shalihin ini, masih lagi banyak, ada stok kita. Pergi saja ke galeri UAH, link Shopee kita, ataupun boleh pergi website Galeri UAH, ataupun boleh pergi kepada page, semuanya Galeri UAH, eja Galeri lepas tu UAH Ustazah Asma Harun. Jadi siapa-siapa beli mana-mana pun kedai buku tak ada masalah, pergi belilah dengan mana-mana penjual buku pun tak ada masalah. Ustazah saya cari yang ni tak ada, saya jumpa yang warna lain, lepas tu lain sikit, tak ada masalah. Sebab kitab Riyadhus Shalihin ni yang membawa maksud Taman Orang Soleh ni, dia mesti walaupun berbeza sikit ayat ni, tetapi kedudukan jumlah hadis sama, jumlah bab yang sama. Kalau saya sebut kita baca hadis yang ke-71, anda tengok dalam tu dia tulis 71 hadis yang sama. Jadi tak risau pun walaupun berbeza. Saya sendiri ada 4 koleksi kitab Riyadhus Shalihin, semuanya adalah berbeza. Sebab banyak sangat pihak dan banyak alim ulama yang mentashihkan ataupun mendetailkan daripada matan asal Imam Nawawi. Ada yang tambah lagi tahqiq, ada yang detailkan lagi. Sebab itu kita nampak berbeza, tapi kedudukan hadis sama. Alhamdulillah muslimin muslimat, berjumpa pada minggu hadapan. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin kuat beramal dengan kalimah insya-Allah, walaupun perkara yang kecil. InsyaAllah esok Umi nak bawa pergi jalan. InsyaAllah besok gini. Jangan esok je. InsyaAllah kejap lagi bang kita ni. InsyaAllah. InsyaAllah tu kena sentiasa ada, sebab ia adalah satu bentuk doa, zikir, pergantungan pada Allah. Siapa yang ucap insyaAllah, dia dapat pertolongan, dapat rahmat, dapat perlindungan, dimudahkan apa yang dirancang, dimakbulkan hajatnya dengan menyebutkan perkataan insya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak. Saya nak selit juga. Marilah dapatkan planner dengan namamu aku bangkit. Masya Allah, dengan namamu aku bangkit. Planner yang istimewa, eksklusif by Ustazah Asma Harun. Ini adalah ilham, dan ilham yang Allah kurniakan. Subhanallah, ilham yang Allah kurniakan khusus kepada saya dan juga umumnya kepada tim, kerjasama dengan Galeri Ilmu Publication, menghasilkan dengan namamu aku bangkit. Subhanallah, memang jumlahnya terhad. Kita takkan cetak dah lagi. Habis cetakan yang terakhir ni, semuanya lebih kurang dalam 10k ya. Sebab dah habis dah sebelum ni. Walaupun anda memiliki planner ini lambat dan nak habis dah bulan 1, tapi anda tidak rugi dan tidak akan menyesalinya, insya-Allah. Itu adalah jaminan berapa persen lah, bukan 100% ya. Kerana di dalam planner ini, muslimin muslimat, ini adalah ikhtiar kami untuk jihad ekonomi ya, muslimin muslimat. Encik suami tolong tukar. Kita ada lebih kurang dalam 5,000 lagi yang masih bersama. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, Masya Allah. Ini sampel sebenarnya. Ini planner dengan namamu aku bangkit. Dia sentiasa hampir. Kita bawakan firman Allah yang menyatakan Allah sangat dekat dengan kita. Okey. Kemudian dimulakan dengan gambar pintu Kaabah, subhanallah. Dan di sini ada satu sabda Nabi yang sangat indah, prakata daripada saya, Masya Allah.
Kita memang sengaja buat eksklusif macam ni sebab apa muslimin-muslimat, supaya sesuai orang lelaki pun boleh bawa, dan kita pun nak bawa ke mana-mana nampak macam eksekutif sikit kan, eksklusif kan. Okey. Jadi kita boleh nampak ada aku janji di sini. Masya Allah. Sempat je ada orang kata Ustazah tunggu gaji. Ni apa bulan ya? 21 gaji minggu depan ya. Sempat. Kita tarik. Kemudian kita tengok ni kalender hijrah, kemudian kalender Masihi. Kita ada jadual untuk khatam Al-Quran. Kita target satu hari satu juzuk. Juzuk pertama sampai juzuk 30. Januari, Februari, Mac dan sebagainya kita nak tanda. Macam itulah kalau dapat. Kalau tak dapat, contoh 1 Januari tak habis satu juzuk, 2 hari bulan baru habis, tanda je lah 1 juzuk dekat sini. Sini baru habis 2 pula, jadi makin lambat, tulis 2 sini. Kita tengoklah, mungkin 3 bulan Februari boleh khatam. Itu mengikut kesusahan. Ini ada 30 hari ibadah challenge. Cuba kita tengok. Dengar kuliah, berbuat baik kepada ibu bapa, banyakkan hafalan Al-Quran, melakukan aktiviti sunnah, berkuda ke apa ke kan, baca sirah Nabi dan para sahabat, berbakti kepada haiwan. Nampak tak? Comel-comel ni. Solat di masjid, mensyukuri pemberian Allah, tazkirah bersama keluarga, bersedekah, solat berjemaah, buat ziarah, pergi jalan jumpa kawan ke, ahli keluarga ke, menjaga tubuh badan, berbakti pada tanah dan tumbuhan, melakukan aktiviti sunnah, mendoakan orang lain, banyak memberi. Comel gambar ni tuan-puan sekalian, sebenarnya kan banyak dalam ni. Tuan-puan boleh saja nak scan ke, lepas tu tampal dekat rumah, scan, lepas tu print, buat agih. Kami berikan sebab kita nak berkongsi manfaat ni. Kita kata okey, ni ada 30 ni ibadah sunnah Nabi ni. Bergambar interaktif, comel. Okey, subhanallah. Senarai azam tahun ini, kemudian life goals, kita punya target, masya-Allah. Kemudian kita ada tulis hari ni Jumaat minggu yang ketiga kan. Terus tanda bila kita buat infak, subhanallah, dia lebih kepada kenapa kita namakan planner ni dengan nama Mak Aku Bangkit. Sebab kita nak bangkit dengan amalan-amalan soleh lah yang akan membuatkan roh kita bangkit. Maka bangkitlah juga kita, fizikal, mental, emosi akan bangkit bila roh kuat, rohani kuat. Okey, kita tengok contohnya kan muslimin muslimat. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini hari Jumaat. Nampak tak Jumaat dia teguh tanda. Jumaat 21 hari bulan. Nampak tak ada tanda tu Al-Quran, lepas tu dia tulis macam ni. Dia ada gambar ni, ada gambar Al-Quran ni. Hari ni tak ada Al-Quran. Kenapa ada gambar Al-Quran ni? Kerana kita tengok rujukan di sini bacaan surah Al-Kahfi. Dia suruh kita tanda. Bacaan surah Al-Kahfi, baca ke tak? 21 hari bulan. Lepas tu cuba kita tengok, ada gambar masjid. Masjid ni apa maksud dia? Kita pun tengok. Oh, puasa sunat Isnin Khamis. Lepas tu tengok, ada gambar bulan. Ni masjid dengan bulan lagi. Apa dia ni? Kita pun tengok. Oh, puasa hari putih. Maksudnya setiap bulan memang ada catatan untuk puasa sunat Isnin Khamis, puasa hari putih. Bahkan bila masuk je, ada saja puasa-puasa yang lain. Mungkin puasa nisfu Sya'ban ke, puasa raya ke, puasa raya 6 ke. Semua ada catatan. Okey, lepas tu ada waktu solat. Kemudian rekod solat. Tengok ni. Contoh subuh. Hari ni berapa bulan ini? 21. Subuh tadi kita nak tanda awal ke, tengah-tengah ke, lewat. Lepas tu kita dapatlah muhasabah. Kesimpulannya bulan 1 ni kita banyak awal solat ke banyak solat pertengahan ke, ataupun banyak solat lewat. Jadi sebab itulah kita benda ni membantu kita muhasabah. Okey, amalan ibadah harian ni, muslimin muslimat, amalan ibadah harian ni kita boleh tengok daripada awal. Solat sunat gini-gini, bacaan surah-surah, al-maksurat. Kemudian adalah zikir-zikir yang kita cadangkan untuk 1 bulan. Okey, lepas tu kita adalah untuk catatan harian. Tadi ni catat sikit-sikit je lah. Simple-simple je catat ni. Catat poin je. Tapi ada ruang untuk catat lebih banyak. Hari Ahad nak catat lebih. Ataupun malam sebelum tidur nak buat catatan kesyukuran. Alhamdulillah hari ini nikmatnya Allah bagi gini. Ataupun hari Isnin pula tulis, ya Allah beratnya ujianmu hari ini. Boleh je tulis. Moga ada kekuatan untuk ku hadapinya. Tengok. Lepas tu ada siap ni. Ada Isnin, ada gambar lagi.
Ada gambar untuk puasa Isnin. Lepas tu ni Al-Quran Al-Kahfi. Sini pun dimasukkan. Nak kata interaktif dan membantu, nak membantu sangat. Kalau saya lah, setiap planner ni setiap anak ada. Memang beli untuk setiap anak supaya senang kita nak monitor amalan harian anak-anak kita. Okey, subhanallah, Allah Akbar. Kita tengok lagi belakang ni adalah catatan. Kan, ini adalah untuk mengumpul. Okey, kelebihan yang paling utama, setiap bulan kita akan ada sisipan. Ini macam doa agar dihindari pada 8 perkara kan. Setiap bulan akan ada sisipan lah, muslimin muslimat. Kejap, contoh bulan ni pula, Encik boleh tak Encik tolong pegang gini? Encik pegang. Okey, betul-betul Encik. Ambil sini phone tu. Okey, sebab saya senang nak belok. Setiap bulan pun ada macam ni, doa agar diberikan ilham. Setiap bulan berubah warna. Comel ni tuan-puan sekalian, memang comel. Warna, tengok next pula. Ni pula warna merah hati doa ketika diuji, subhanallah. Tengok pula ini warna biru ni pula bila masuk bulan Ramadan. Okey, bila masuk bulan Ramadan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok nanti memang ada sisipan khas sebenarnya untuk Ramadan. Okey, Masya Allah. Kita tengok pula masuk bulan, nanti kita tengok ada sisipan khas tu. Okey, lepas tu ini bulan berapa pula ni? Okey, macam tu lah muslimin muslimat. Warna ceria. Yang istimewa, ini paling istimewa muslimin muslimat, iaitu di belakang sekali, iaitu bahagian slot amalan zikir dan slot amalan zikir dan doa harian. Okey, dalam ni ada 5 surah amalan harian, ada surah Al-Kahfi, kemudian ada Al-Maqsurah, ada zikir harian, ada doa. Sebab apa? Kita kan buat tadi tu jadual ibadah harian tu. Jadi kita ada surah Al-Kahfi, Masya Allah, penuh. Okey, hari Jumaat dengan tulisan yang jelas, selesa untuk dibaca. Kemudian ada surah Yasin. Lepas tu kita ada surah Ar-Rahman penuh. Siap jadual ni, surah Ar-Rahman nak baca setiap hari 1 kali kan. 1 hari bulan sampai 31 hari bulan. Januari sampai Disember. Semua ada jadual, muslimin muslimat. Contoh kan Al-Kahfi. Al-Kahfi kita nak baca setiap hari Jumaat kan. Setiap Jumaat nak baca. Januari sampai Disember. Nampak tak? Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Dah buat siap-siap dah. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 hari Jumaat. Kita terus tanda. Target 1 tahun setiap Jumaat mesti baca Al-Kahfi. Samalah juga dengan surah Al-Waqiah. 1 hari bulan sampailah ni. Sama. Kita ada surah Al-Mulk. Surah-surah lazim yang ada fadilat yang khusus yang disebut dalam hadis Nabi. Lepas tu ada Al-Maqsurah. Al-Maqsurah pun kita buat ni. Tanda Al-Maqsurah pagi, Al-Maqsurah petang. Hari ni berapa? 21 hari bulan. Baca tak tadi pagi? Petang pula. Nak membantu sangat secara teratur dan bersistem. Kalau kita kerja ada sistem, kalau sekolah ada sistem, ibadah kena ada tools. Kena ada sesuatu membantu supaya ibadah kita ada sistem. Okey, Maqsurat. Dengan terjemahan lengkap, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab Maqsurat juga adalah amalan harian kami sekeluarga. Kalau saya daripada sekolah menengah lah dah biasa baca Maqsurat. Okey, zikir harian. Masya Allah, tahlilnya dengan hadis yang kita bawakan, hadis yang sahih, kelebihan mengucapkan kalimah ni. Lepas tu zikir la ilaha illallah, kemudian tasbih, tahmid, takbir, zikir subhanallah dengan dalil, dengan hadis, dibawakan matan hadis kan, supaya kita lebih kuat, lebih tenang dan lebih yakin. Zikir hasbunallah, zikir ketika diuji, zikir asmaul husna, istighfar, sayyidul istighfar, selawat ke atas Nabi, kelebihan berselawat. Lepas tu ada doa harian. Daripada bangun tidur, nak tidur, kan doa-doa harian ni. Subhanallah, begitulah. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf di atas kekurangan. Okey. Ini penting sangat. Muslimin muslimat, jemput hadir. Jemput hadir. Subhanallah, Allah Akbar. Macam mana ni boleh call ni Ustaz Salihin ni? Subhanallah, boleh hadir kepada esok. Boleh hadir esok, kami jemput sangat untuk hadir ke satu program kuliah duha perdana yang dianjurkan oleh kami bertempat di Senawang. Nanti boleh tengok dekat page ataupun dekat IG Hebah ni, poster ni. Anda boleh tengok alamat tu.
sebenarnya cari saja kalau dekat Maps ataupun dekat Waze Galeri Ustazah Asma, anda akan jumpa lokasi ni sebab dia sederet saja. Walaupun dewannya kecil, tak besar sangat, tetapi kita pasang khemah yang penuh, khemah yang banyaklah ruang, dan kita buat jaga SOP, duduk atas kursi dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, insya-Allah kuliah duha perdana esok ni tajuknya adalah hidup selepas mati. Bagaimana walaupun lepas mati kita macam hidup lagi. Dan bagaimana kehidupan di sana tu, kehidupan selepas mati di sana tu macam mana keadaannya. Jadi dan tetamu istimewa kita adalah Al-Fadhil, Tuan Guru kita Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi saya ni menumpang selit-selit sikit-sikit saja sebab kita nak bagi laluan yang luas seluasnya kepada Tuan Guru kita. Jadi jemput datang besok, dan insya-Allah muslimin-muslimat, esok ni saya akan berada di Galeri Ustazah Asma 1 hari. Daripada pagi sampailah ke petang. Ustaz, IG tu okey ke? Macam saya ingat sangat. Okey, daripada pagi sampailah ke petang, insya-Allah saya akan berada di Galeri Ustazah Asma. Tadi dengar tak? Saya akan berada di Galeri Ustazah Asma. Jadi sebulan sekali selepas ini kita pun memang akan buat muslimin-muslimat hari bertemu dengan sahabat-sahabat. Jadi siapa berhajat untuk jumpa, untuk bersilaturahim, boleh je datang ke galeri. Saya akan ada besok pagi sampailah petang. Ada yang nak bawa mak, ada yang setengah tu bawa anak sebab kata anaknya minat. Apa sajalah muslimin-muslimat kita jumpa. Tak, itu tertutup. Kita akan jumpa insya-Allah, ada rezeki jumpa besok ya, yang datang, yang jauh, yang dekat dan sebagainya. Subhanallah. Tak apa, itu semula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama hari ni, dekat 2 jam kan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi